Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 3. Okey, kita masih lagi dalam bab 6 iaitu elektrik dan kemagnetan. Dan hari ini kita akan membincangkan subtopik yang terakhir iaitu subtopik 6.4 pengiraan kos penggunaan elektrik. Jadi sebelum kita mulakan, pelajar bolehlah merujuk kepada buku teks Sains Tingkatan 3 masing-masing muka surat 195. Okey, jom kita mulakan. Okey, baik. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar rajah ini, terdapat 4 jenis mentol elektrik yang menyala dengan normal tapi pada kecerahan yang berbeza. Sedangkan kita tahu bahawa jumlah bekalan elektrik yang dibekalkan adalah sama, iaitu 240 volt. Tetapi kita dapat tengok kat sini, kuasa setiap mentol ini adalah tidak sama. Jadi soalan yang kita boleh kemukakan kat sini, mentol yang manakah mempunyai kecekapan tenaga yang paling tinggi? Adakah mentol yang pertama ni, ataupun mentol yang kedua, ataupun mentol yang ketiga, ataupun mentol yang keempat? So sebelum kita menjawab persoalan ini, kita hendaklah terlebih dahulu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan kecekapan tenaga. So apakah itu kecekapan tenaga? Okey, kita tengok kat bawah ni. Okey, kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kecekapan tenaga bermaksud peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Tapi sebelum tu kita kena tahulah tenaga input tu apa, tenaga output tu apa. Okey. So, kita boleh tengok pada gambar rajah ini, gambar foto 6.16 ni, di mana tenaga input tadi, tenaga elektrik input tadi tu merujuk kepada bekalan elektrik yang kita bekalkan kepada sesuatu peralatan elektrik. Macam dekat sini, tenaga input yang dibekalkan adalah 100 joule. Okey, manakala tenaga output yang berfaedah pula ialah tenaga yang ditukarkan. Okey, macam kat sini tenaga elektrik tadi telah ditukarkan kepada tenaga cahaya. Okey, tenaga output yang berfaedah sebab dia adalah tenaga cahaya. Kita perlukan tenaga cahaya tu tadi kan. Tapi kat sini tenaga output yang berfaedah tu hanyalah 8 joule sahaja. Mana lagi pergi 92 joule tenaga elektrik yang telah dibekalkan tadi? Okey, 92 joule lagi telah menjadi tenaga output yang dibazirkan ataupun kita cakap tenaga output yang tidak berfaedah. Okey, dalam bentuk tenaga haba. Dalam bentuk haba yang dibebaskan ke persekitaran. Jadi, adakah mentol berfilamen ini cekap tenaga? Okey, jadi kita boleh mengira kecekapan tenaga sesuatu peralatan elektrik dengan menggunakan rumus ini. Iaitu di mana kecekapan tenaga bersamaan juga dengan tenaga output yang berfaedah. Kita bahagikan dengan tenaga input yang dibekalkan, darabkan dengan 100%. So dekat sini, tenaga input yang dibekalkan ialah 100 joule, manakala tenaga output yang berfaedah adalah 8 joule. So kita boleh masukkan nilai. Okey, dan kita boleh buat pengiraan. Maka kita akan dapat kecekapan tenaga bagi mentol filamen ini hanyalah 8% sahaja. So, adakah mentol berfilamen ini cekap tenaga? Okey, seterusnya kita akan membincangkan tentang contoh-contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. Jadi, para pelajar boleh merujuk kepada jadual 6.3. Okey, di mana dekat sini kita ada 3 jenis alat pencahayaan ataupun 3 jenis mentol yang berbeza sedikit struktur binaannya. Pertama kita ada lampu berfilamen. Yang kedua kita ada lampu jimat tenaga, compact fluorescent lamp, CFL yang biasa kita pakai kat rumah kita. Dan kita juga ada lampu LED. Okey, jadi jom kita tengok yang mana satu yang paling cekap, yang mana satu yang paling tidak cekap. Okey, so untuk lampu berfilamen, tenaga elektrik maksimum yang boleh ditukarkan kepada tenaga cahaya hanyalah lebih kurang 10% sahaja. Untuk lampu jimat tenaga CFL ni, tenaga elektrik maksimum yang boleh ditukar kepada cahaya lebih kurang 50%.
Manakala untuk lampu LED, tenaga elektrik maksimum yang boleh ditukarkan kepada tenaga cahaya menghampiri 90%. Maknanya dekat sini, lampu LED adalah yang paling cekap tenaga kerana dia mampu untuk menukarkan tenaga input yang dibekalkan kepada lebih kurang 90% tenaga output yang berfaedah. Jika kita bandingkan dengan lampu jimat tenaga hanya 50% dan lampu berfilamen adalah yang paling tidak cekap, kurang cekap, itu kerana ia hanya mampu menukarkan tenaga elektrik maksimum kepada cahaya lebih kurang 10% sahaja. Okey, jelas? Okey, pernah tak anda semua melihat label seperti ini? So, ini adalah label cekap tenaga. Okey, label ini telah dilancarkan oleh Suruhanjaya Tenaga, ST. Okey, bagi memberikan kemudahan kepada orang awam lah untuk menentukan kecekapan tenaga bagi pelbagai jenis peralatan elektrik yang ada dijual. Okey, jadi jom kita tengok. Okey, biasanya pada label tenaga ni kita akan tengok ada simbol bintang begini. Jadi bintang ni merujuk kepada perkadaran tenaga. Biasanya akan ada 1 hingga 5 bintang. Jadi kalau lebih banyak bintang maksudnya lebih jimat belanja. Jimat belanja kat sini merujuk kepada alat ini adalah cekap tenaga. Maka dia menggunakan tenaga elektrik yang lebih sedikit. Okay? Lepas tu kat sini juga kita dapat tengok jenis peralatan ini adalah penyaman udara. Okay? Lepas tu ada informasi jenama dan juga model peralatan ini. Dan dekat sini ada ditulis angka 5. Ini adalah perkadaran tenaga yang ditulis dalam bentuk nombor angka. Macam kat sini ada 5 bintang, kat sini ditulis nombor 5. Okey, lepas tu terdapat juga penggunaan tenaga yang dikira dalam kilowatt jam setahun. So ini adalah penggunaan purata tenaga selama setahun. Okey, lepas tu dinyatakan juga kat sini penjimatan tenaga berbanding dengan peralatan berlabel 2 bintang dalam bentuk peratusan. So, saya besarkan supaya kita boleh nampak. Okey, macam contoh, untuk alat ini, produk ini dia menggunakan 51.55% kurang tenaga berbanding dengan produk-produk biasa. Dan kat sini juga terdapat ujian piawai yang telah digunakan oleh Suruhanjaya Tenaga bagi mengetahui dan menentukan kecekapan tenaga bagi alat elektrik ini. Okey, jelas? So, sebelum anda membeli apa-apa peralatan elektrik, sila pastikan anda merujuklah kepada label tenaga ini. Okey, bagi menjadikan anda seorang pengguna yang bijak. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik. So, gambar ini adalah sebuah meter elektrik yang digunakan bagi sistem pendawaian 3 fasa. So, meter elektrik ini dia berfungsi untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik yang digunakan dan lazimnya bacaan pada meter elektrik ini diambil pada penghujung setiap bulan. Dan bacaan tersebut diambil bertujuan untuk menentukan kos penggunaan tenaga elektrik kita pada setiap bulan. Okey, jom kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan kuasa elektrik. So, kuasa elektrik ni ialah kadar tenaga elektrik yang digunakan oleh sesuatu alat elektrik. Dan unit SI bagi kuasa elektrik ialah watt. Okey, simbol W capital letter. Okey, so 1 watt 1 watt kuasa elektrik ni bersamaan dengan 1 joule tenaga elektrik yang digunakan dalam masa 1 saat. Jadi kita dapat buat rumus seperti kat bawah ni, di mana kuasa elektrik dalam unit watt bersamaan dengan tenaga elektrik yang digunakan dalam unit joule dibahagikan dengan masa yang diambil dalam unit saat. Kemudian apakah pula yang dimaksudkan dengan arus elektrik? So, arus elektrik ni kita boleh takrifkan sebagai kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Dan unit SI bagi arus elektrik kita dah tahu iaitu ampere. Disimbolkan dengan A besar dan cas elektrik ialah coulomb C. So, rumus arus elektrik bersamaanlah dengan cas elektrik kita bahagikan dengan masa yang diambil untuk cas itu mengalir. So, kita dapatlah jumlah arus elektrik. Manakala untuk voltan, voltan pula kita boleh takrifkan sebagai tenaga elektrik.
Okey, yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik melalui suatu konduktor. So, voltan ni ialah tenaga elektrik. Okey, dan unit SI bagi voltan ialah volt. Okey, dan voltan ni dapat kita kira melalui rumus ini. Di mana voltan, okey, voltan bersamaan dengan tenaga elektrik yang digunakan dalam unit joule dibahagikan dengan cas elektrik. Okey, kolom. Okey, so kita tengok kat sini ada info sains. Okey, dia akan menerangkan lagi apakah dimaksudkan dengan kuasa. Okey, so kat sini kita tengok ada dua biji mentol dengan kuasa yang berbeza. Okey, satu adalah 40 watt, yang satu lagi adalah 60 watt. Jadi, kalau mentol ni adalah 40 watt, 40 watt ni bermaksud mentol ini menggunakan tenaga elektrik pada kadar 40 joule per saat. Manakala mentol 60 watt pula, dia menggunakan tenaga elektrik pada kadar 60 joule per saat. Okey, oleh itu mentol dengan nilai watt yang lebih rendah menggunakan lebih sedikit tenaga dan ia adalah lebih jimat tenaga lah berbanding mentol 60 watt. Tapi dari segi kecerdasan, mentol 60 watt ni lebih cerah berbanding mentol 40 watt. Okey, jelas? Okey, so sekarang kita akan tengok pengiraan jumlah arus yang melalui peralatan elektrik dengan menghubung kaitkan kuasa, voltan dan arus elektrik. Kita boleh menentukan jumlah arus elektrik yang mengalir dalam sesuatu peralatan elektrik. Biasanya bila kita beli sesuatu alat elektrik akan ada stiker pada peralatan elektrik tu ataupun ada tulisan. Kat situ dia akan nyatakan nama model, voltan dan juga berapa watt, berapa kuasa yang diperlukan oleh peralatan elektrik berkenaan untuk dia berfungsi. Jadi kat sini kita boleh dapat maklumat seperti nilai kuasa yang diperlukan oleh jak ini ialah 2200 watt ataupun 2.2 kilowatt dan nilai voltannya adalah 240 volts. So, melalui maklumat yang diberikan ini kita bolehlah mengira arus yang mengalir melalui jak ini dengan menggunakan rumus P sama dengan, P kat sini merujuk kepada kuasa. Kuasa sama dengan voltan darab dengan arus. So, untuk cari arus, kita kena bahagikan kuasa dengan voltan. So, kita dah tahu dah nilai kuasa 2.2 kilowatt ataupun bersamaanlah juga dengan 2200 watt. Bahagikan dengan 240 volt, maka kita akan dapat nilai arus yang mengalir dalam jak ini adalah 9.17 ampere. Okey, jelas? Okey, baik. Sekarang kita nak kira pula kos penggunaan tenaga elektrik. So, biasanya unit yang kita gunakan untuk mengira tenaga elektrik yang kita gunakan ialah kilowatt jam. Okey, kilowatt jam. Maksudnya kilowatt darabkan dengan jam, 1 jam. Okey, so 1 kilowatt jam ni ialah tenaga elektrik yang digunakan pada kadar 1 kilowatt ataupun 1000 watt dalam masa 1 jam. Dan 1 kilowatt jam ni lazimnya kita panggil sebagai 1 unit. Okey, jadi 1 unit tenaga elektrik yang digunakan bersamaanlah dengan 1 kilowatt jam. Okey, so tenaga elektrik yang kita gunakan kita boleh kira menggunakan rumus ini. Okey, iaitu kuasa kilowatt darab dengan masa jam. Okey, contoh soalan kita tengok sebuah cerek elektrik 2 kilowatt mengambil masa 10 minit untuk mendidihkan air. Hitungkan kos penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air jika kadar bagi setiap unit adalah 21 sen. So, 1 unit tenaga elektrik yang kita guna tu akan dicas 21 sen. Jadi, terlebih dahulu kita kena carilah berapakah jumlah unit tenaga yang telah kita gunakan. So, kat sini kita dah ada kuasa. Kat sini kita dah ada kuasa, kat sini kita dah ada masa, tapi masa kat sini dalam unit minit, so tukar kepada jam. So 10/60 supaya kita dapat minit tu tukar kepada jam. Dan kita darabkan dengan 2 kilowatt, so kita dapat 1/3 kilowatt jam bersamaan juga dengan 1/3 unit. Ambil 1/3 unit tadi, darabkan dengan 21 sen per unit, maka kita akan dapatlah kos penggunaan tenaga untuk mendidihkan air selama 10 minit. Hanya 7 sen sahaja. Okey, jadi sekarang ni cuba bincangkan bersama dengan rakan-rakan anda bagaimana cara untuk kita menjimatkan penggunaan tenaga elektrik di rumah masing-masing. Okey, selamat maju jaya dan selamat belajar.